Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe kepada channelku. And kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. And jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Okay guys, untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang mengenai seorang lelaki yang telah melakukan pembunuhan yang kejam terhadap keluarga dia guys. And apa yang aku boleh kata lah, kisah ni agak dark lah boleh kata sebab dia ada involve dia punya keluarga. And dia ni adalah seorang yang mempunyai IQ yang tinggi guys. Okay, so tanpa membuang masa lagi, macam biasa guys, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go! Seorang lelaki yang bernama Edmund Emil Kemper III dilahirkan pada 11 Disember 1948 di Burbank, California, Amerika Syarikat. Dan dia ni juga merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Bapa dia yang bernama Edmund Emil Kemper II adalah seorang veteran tentera Perang Dunia Kedua guys. Dan untuk ibu dia pula bernama Clennell Elizabeth Kemper adalah seorang kaki alkohol yang begitu ganas guys. And sebabkan itu, hubungan ibu bapa Edmund ni agak keruh guys. So kita boleh nampak dekat sini dorang punya family itu ada problem. Dalam kata lain, kehidupan rumah tangga antara mereka berdua langsung tidak bahagia guys. Okay, and bapa Edmund dia pernah berkata berkenaan dengan isteri dia, misi membunuh diri semasa zaman perang dan juga ujian bom atom tiada bandingannya hidup bersama Clennell. So dari sini kita boleh nampak lah yang bapa dia ni kan, bapa si Edmund ni kan, dia cakap hidup dengan isteri je lagi teruk daripada dia masa zaman perang dulu guys. Aku tak imagine lah, okay, betapa teruknya keadaan mereka pada time tu. Dan selain itu juga, Edmund ni kan, dia lebih rapat dengan bapa dia, memandangkan dia sendiri selalu menjadi mangsa hinaan dan juga makian oleh ibunya. Untuk Edmund ni pula, anak je ni, daripada kecil lagi dia ada bertingkah laku yang pelik guys. Okay, sebab bukan sahaja setakat dia memotong kepala dan juga tangan patung mainan kakaknya, tetapi dia juga pernah memenggal kepala kucing belaan keluarga mereka itu. Gila lah, kecil-kecil dah buat benda-benda macam tu. Aku tak boleh imagine bila dia besar nanti apa baik dia akan buat. Lagi satu untuk Edmund dia selalu mengajak adik-beradik dia untuk bermain permainan yang berkaitan dengan kematian guys. Okay, seperti contoh electric chair dan juga the gas chamber. Dan yang paling psycho mengenai Edmund ni, dia ni mempunyai rekod menghendap seorang guru perempuan sekolahnya dari luar rumah guru sambil memegang bayonet guys. Kalau korang nak tahu bayonet tu apa kan, bayonet tu dia sejenis macam pisau. Masa zaman perang dulu, diorang akan letak dekat hujung senapang diorang let's say lah time perang kan, tembak-tembak pop, tiba-tiba tak ada peluru kan. Bayonet tu lah akan menjadi senjata mereka. Okay guys, cuba korang bayangkan semasa Edmund berumur 14 tahun, dia punya ketinggian tu dah cecah 193 cm guys. 14 tahun baru form 2, dia punya tinggi tu memang, dia punya growth tu memang lain macam lah. Jadi disebabkan itu, dia telah dipaksa oleh ibunya untuk tidur di bilik bawah tanah disebabkan dia risau yang Edmund ni akan mencederakan adik-beradik dia. Dan pada time ni, Clennell dikatakan sudah mula berasa takut dengan anak lelakinya itu. Cuma Clennell ni dia tetap menghamburkan kata-kata kesat terhadap Edmund secara berterusan guys. Takut juga, tapi maki-maki juga mak dia ni kan. Sampaikan satu masa tu, Clennell dia siap memeli Edmund bahawa tiada seorang wanita pun yang akan mencintainya. Kesian Edmund, betapa hancurnya hatinya itu. Pada tahun 1957, ibu bapa Edmund akhirnya berpisah. And selepas bapanya keluar daripada rumah mereka, Edmund dia semakin tertekan, semakin stres bila dia tinggal bersama ibunya itu. Sampailah satu hari, Edmund ni dia telah melarikan diri daripada rumah untuk menetap dengan bapanya yang sudah pun berkahwin lain. Cuma malangnya, kehadiran Edmund tidak begitu disenangi oleh ibu tirinya itu. So, dia pun dihantar oleh bapanya untuk tinggal bersama dengan atuk neneknya. Okay guys, ada satu hari ni pada 27 Ogos 1964, Edmund time tu dia dah berusia 15 tahun. And pada masa tu, dia bertengkar dengan nenek dia guys dekat dapur. Tak tahu pasal apa lah, okay. Tetapi akibat begitu marah, dia memang marah gila dekat nenek dia ni, Edmund dia pergi mengambil senapan
lapang lalu menembak mati nenek dia guys. Nenek dia ditembak 3 kali di bahagian kepala. Tergamak tu, aku tak tahulah dia punya marah tu sampai macam tu kan. Aku tak tahu macam mana dia punya baran lah mamat ni Dan kemudian datuk dia pula juga menerima nasib yang sama apabila dia telah ditembak semasa dia sampai ke rumah. And the reason why Edmund membunuh datuknya is because dia tak nak datuk dia tahu bahawa isterinya telah ditembak oleh cucunya sendiri. And then selepas pembunuhan tersebut, Edmund dia bertindak untuk menelefon ibunya bagi memberitahu apa yang telah berlaku. Dan kemudian dia disuruh oleh ibunya untuk melaporkan pihak polis berkenaan dengan insiden tersebut. And yes, Edmund ni pun dia ikutlah cakap ibunya. So selepas dia telah menghubungi pihak polis, dia ni ditanyalah oleh penyiasat berhubungan dengan motif pembunuhannya itu. And this is the thing yang bila Edmund cakap kan, aku tak boleh nak digest guys. Macam mana seorang manusia ada hati macam ni guys. Dan apa yang dikatakan oleh Edmund adalah, saya hanya tertanya-tanya apa rasanya untuk menembak nenek. Damn. Jadi selepas itu, Edmund seterusnya telah ditangkap dan diletakkan di bawah tahanan California Youth Authority. And dekat situ dia telah didiagnose menghidapi paranoid schizophrenia dan juga telah menjalani beberapa jenis ujian di mana hasil keputusan menunjukkan level IQ si Edmund ni dikategorikan sebagai sangat pintar guys. Dia ni adalah seorang yang sangat bijak. Dan selepas segala ujian tersebut, Edmund kemudiannya dihantar ke Atascadero State Hospital, iaitu tempat tahanan khas untuk pesalah yang mempunyai masalah mental. Dan kemudian pada bulan Disember 1969, Edmund pada time tu berusia 21 tahun dengan ketinggian 205 cm akhirnya dibebaskan. Cuma dia ni tetap berada di bawah pemantauan psikiatri dalam kategori bekas pesalah berisiko rendah. Dan selepas Edmund dibebaskan, dia ni juga dinasihatkan untuk tidak lagi tinggal bersama dengan ibunya, berikutan dengan kisah lampaunya yang berkemungkinan menghantuinya semula. Diorang takutlah kot-kot kalau dia balik dengan mak dia kan, tinggal dengan mak dia, things might get worse. So that is why dia diarahkan untuk tinggal berasingan. And yes, macam Edmund ni dia baik tau, sebab dia sentiasa mengikut arahan tau. So dia ni pun betul-betul mematuhi nasihat itu tau apabila rela hidup seorang diri. Tetapi dia akan kembali pulang ke rumah ibunya apabila dia kehabisan wang perbelanjaannya. Dan pada time tu Edmund ni digelar sebagai Big Ed, turut berkawan rapat dengan anggota polis. Probably because dia punya sifat yang baik, apa benda semua kan. So dia ni pun rapatlah dengan polis. Dan satu lagi benda yang perlu diketahui, dia juga pernah ditolak untuk menyertai pasukan polis hanya sebab ketinggian badannya itu guys. And then pada tahun 1972, ini adalah masanya bila siri pembunuhan Edmund bermula guys. Dua orang wanita penuntut universiti telah ditemui di jalanan. Mereka telah menjadi mangsa terawal Edmund. Mereka bernama Mary Ann Pes dan juga Anita Luquesa yang menerima pelawaan tumpangan kereta daripada Edmund telah dibawa ke sebuah kawasan hutan sebelum mereka dicekik dan juga ditikam guys. Dan bukan itu saja tau, mereka juga telah dirogol sebelum Edmund membuang mayat mereka yang tidak berkepala di sebuah kawasan lembah. Asyik pancung kepala diorang ni Aku tak tahu zaman dulu lain macam tu dia punya ganas dia Apa-apa pam kepala, apa-apa pam kepala dulu kan. Dahsyat betul lah. Dan pada tahun yang sama juga, seorang pelajar tarian Korea berusia 15 tahun bernama Aiku Ku turut menerima nasib sama seperti Mary dan juga Anita. Dan Edmund ni kan, dia tidak pernah puas guys, sebab seterusnya dia ada membunuh 3 lagi orang pelajar wanita yang ditemuinya di kawasan kampus. And then kepala daripada salah seorang mangsa tersebut telah ditanam di kawasan rumah ibunya. Aku tak tahu apa sebab why dia nak kena tanam salah seorang tu punya kepala dekat rumah ibu dia guys. Aku jam bye. Serius bye, aku jam. Tetapi bukan itu saja guys. Sebab Edmund ni dia ada melakukan satu pembunuhan yang paling dahsyat. And yes, aku admit lah benda ni memang dahsyat gila lah. Sebab pembunuhan paling dahsyat yang telah dilakukan oleh Edmund itu adalah dia telah membunuh ibunya sendiri guys, dengan cara hentakkan tukul semasa sedang tidur. And bukan itu sahaja, sebab ada satu benda yang bagi aku is memang menjijikkan. Memang aku boleh kata aku tak boleh nak brain, aku tak boleh nak digest. Ada orang yang akan buat macam ni tau. Sebab
Edmund dia ada melakukan kegiatan seksual terhadap kepala ibunya yang telah dipenggal itu guys. Okey, dan disebabkan berasa terlampau geram dengan makian yang diterimanya selama bertahun-tahun, Edmund menggerak lidah dan juga mengeluarkan peti suara ibunya untuk dibuang ke dalam tong sampah. Kemudian tak lama selepas itu, Edmund telah menjemput seorang rakan baik ibunya untuk datang ke rumahnya. Why is because hanya satu sebab guys, tak lain tak bukan hanya untuk membunuhnya. Aku tak pasti kenapa, tetapi aku rasalah sebab dia rakan baik mak dia. So kalau dia macam perasan mak dia dah tak ada kan, mesti akan ada laporan polis itu ini semua kan. Jadi selepas dia dah settle segala pembunuhannya itu, Edmund akhirnya membuat keputusan untuk menghubungi pihak polis dan juga untuk membuat pengakuan pembunuhan berantainya yang telah dilakukan. Tapi kan apabila dia dah buat pengakuan, dah buat report polis semua kan, okay, pada awalnya pihak polis tak ambil serius langsung guys tentang pengakuannya itu. Tetapi once dia mendedahkan motif pembunuhan termasuklah bukti penting seperti lokasi mayat, barulah polis betul-betul mempercayainya. Okey, so apa terjadi kepada Edmund selepas itu? Okey, Edmund ni dia telah didakwa atas 8 pertuduhan membunuh dan dia ni juga ada meminta untuk dijatuhkan hukuman mati. But then pada akhirnya Edmund dihukum 7 hukuman penjara seumur hidup. So macam sekarang ni Edmund dia sedang meringkuk di penjara perubatan California yang selalu menerima wawancara daripada wartawan dan juga pihak berkuasa secara sukarela. And pasal Edmund Kemper ni kan, kalau korang nak tahu dengan more in detail mengenai dia ni, korang boleh tengok dekat Netflix berjudul Mindhunter. So dekat situ dia akan ceritakan lah siapakah Edmund Kemper ni, apa yang telah dia buat dan sebagainya guys. Okay, it is quite a good series lah boleh kata best juga tau sebab aku dah tengok. So korang boleh check it out. Yes, macam aku cakap pada awal tadi lah, bagi aku kisah ni agak dark lah boleh kata sebab dia ada involve keluarga dia semua kan. Dan dia ni adalah seorang yang pandai, dia punya IQ memang tinggi gila selepas menjalankan beberapa ujian kan. Boleh dikatakan dia ni macam baik juga sebab dia ikut peraturan, dia ikut apa yang segala arahan yang diberi, and end up dia mengaku atas segala pembunuhannya guys. And boleh buat kawan dengan polis lagi. So dekat sini ada banyak factors tau, okay, mengenai Edmund Kemper ni. So bagi aku kisah ni agak menarik guys. Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang mengenai Edmund Kemper, seorang psikopat gergasi yang gila guys. Okay, pembunuhannya memang mental, legit 100%. So kalau korang ada nak cakap apa mengenai kisah ni, korang boleh tinggalkan dalam chat box ataupun comment section. Aku nak cakap thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan dalam konten ini. I look forward for next content for you guys. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel aku kepada yang belum lagi subscribe, and jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify guys. I really appreciate your support. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap, yang penting korang happy, and yang lagi penting is korang stay safe, stay healthy. Take care guys. Assalamualaikum. Bye bye.